Sebagai seorang pelakon juga penyanyi di Indonesia, dan setelah Tia berkahwin, pastinya Tia menjadi seorang isteri, jadi seorang anak kan, dan juga dibizikan dengan seorang perniagaan. So, kenapa pada 2020 Tia baru mengeluarkan sebuah single yang baru? Dikarenakan Tia adalah orang yang suka capture momen-momen indah dan juga memori-memori indah. Dan menurut Tia selama 5 tahun perjalanan Tia berkahwin ni, ialah banyak kisah-kisah kan, banyak juga cabaran dan juga banyak juga kisah yang menarik daripada perjalanan hidup Tia daripada Palembang, Sumatera sampai ke Malaysia, dan itulah Tia merangkumkan dengan sebuah lagu. Inilah adalah masa yang Tia pilih untuk sharing kepada semua dekat luar sana dengan sebuah lagu Bagaikan Mutiara. So kiranya Bagaikan Mutiara ini untuk Ashraf lah ni? Betul. Dia lebih kepada cerita seorang wanita yang wanita dengan kan hidup, dengan hidup. Kita pasti sebuah wanita lagi sudah berkahwin kan, lagi sudah mempunyai pasangan, pasti kita ada namanya cabaran kan. Walaupun ada banyak cabaran, tetapi kalau kita berdua mempunyai satu impian dan kita bersama-sama, insyaAllah boleh capailah impian tersebut. Ya, bila orang anggap lagu ni sebenarnya gimmick. Perniagaan Tia sebenarnya ambil kita dah masuk tahun ketiga. So kalau dibilang sebagai gimmick kurang tepat, kerana Tia dah berniaga dah sebelum jauh daripada sebelum ini. Dan kenapa Tia mengeluarkan lagu Bagaikan Mutiara sekarang? Kerana seperti yang Tia cakap tadi, Tia nak arumkan semua kisah perjalanan Tia sampailah hari ini dengan sebuah lagu. So, message Tia sebenarnya Tia nak menginspirasi kepada wanita di luar sana, walaupun dia mungkin sekarang ada cabaran ke atau ada rintangan ke, tetapi benda itu adalah bukan selama-lamanya. Kalau kita boleh hadapi cabaran itu dengan keinginan yang kuat, kita ada mimpi dan dia boleh dilalui dengan pasangan yang sentiasa support, kita boleh jadikan cabaran tu atau suatu mimpi tu menjadi kenyataan. Kira ini impian untuk Dia tu. Maiti adalah seorang panutan. Dia pun sangat-sangat mengidolakan Maiti kan. Seperti yang kita tahu, bukan Tia saja, mungkin semua orang pun juga mungkin sama. Dan Tia tengok Maiti adalah suatu contoh yang Tia boleh contohi kan, kerana banyak benda-benda baik yang Tia boleh contoh dengan Maiti lah. Tia ada duet dengan tu, ada kerja sama lah selepas ni. Boleh dah hasilkan single ni kan? Kita tanya Maiti. Maiti memang dah Maiti adalah sosok yang memang tak boleh diragukan lagi dengan kisah kejayaannya. Maiti adalah seorang diva kan, seorang orang cakap seorang diva di Malaysia, Indonesia lah. So Tia sangat pastinya mengidolakan dan juga menjadikan Maiti sebagai inspirasi Tia untuk menjadi wanita yang hebat macam beliau. apa Maiti cakap bila Tia nak menyanyi ni? Apa komen dia? Okey, awal-awal sebelum Tia ada lagu tersebut kan, Tia dekat Malaysia kan, kita kan suka juga ada macam karaoke dengan keluarga ke semua. Maiti dengan ayah semua support macam, oh Tia kenapa tak nyanyi lagi kat Malaysia? Oh Tia kan menyanyikan dulu kat sini. So memang beliau dengan keluarga pun support je apa yang Tia buat. So Maiti pun juga tahu Tia bukan single, so Maiti doakan yang terbaik untuk Tia, dan Tia pun sangat happy kan kalau dapat sokongan daripada keluarga. Ya, kalau Maiti kan baru keluar video muzik. Itu ada kebetulan, Tia pun tak tahu juga exactly date juga Maiti launching. Hanya kebetulan dan tak sama date-nya, maksudnya tak bertabrakan. So Tia pun rasa macam tak sangka juga kan. Dan juga Tia doakan juga semoga semoga lagu Maiti kan dan juga lagu Tia boleh diterima oleh semua kalangan orang. Konsep video klip ni macam mana? Idea daripada siapa? Okey, konsep video klip ni iaitu kita ada director iaitu namanya L dan juga ada tim daripada East, dan juga ditambah juga kita bincang kan dengan idea daripada Tia, L, juga East dan juga tim. So konsepnya lebih kepada pop dan juga dia macam ada latin-latinnya sikit. Ya, sampai mana you nak bawa? Lagu Tia meriliskan sebuah lagu ni, sebetulnya Tia membuatkan lagu ni menjadikan suatu memori. Tia merealisasikan sebuah lagu ni adalah untuk memori Tia, untuk menceritakan sebuah perjalanan Tia sebenarnya kan. Macam sebelum ni pun dekat Indonesia pun Tia ada lagu juga kan. Untuk yang sekarang ni adalah Tia lebih
mengambil kisah perjalanan Tia dan menjadikan sebuah lagu macam tu. So tak menutup kemungkinan macam Tia sebagai seorang ibu juga, isteri dan juga usahawan, memang fokus Tia ke sana. Dan lagu ni adalah sebagai satu, orang cakap satu, Tia macam melepas rindu kan. Macam mana pun Tia adalah anak seni juga yang memang Tia berakting dan bernyanyi. Kalau sekarang akting memang agak susah untuk berakting, dan memang alhamdulillah dekat Indonesia memang ramai yang bagi tawaran Tia berakting, tapi Tia jarak tu memang tak boleh untuk kesanakan dan komitmennya tinggi. Dan that's why Tia meluahkan rasa rindu Tia tu dengan sebuah satu lagu, Bagi Kamu Tiara. So bila akan dilancarkan di Tia sangat juga nak sebenarnya, tetapi kita tengok jika pandemik telah habis kan, Tia pun nak juga sebenarnya slowly lah untuk nak kembali kepada Indonesia. Tetapi balik-balik lagi Tia nak minta restu juga kepada suami juga dahulu. Kerana kalau kat sana Indonesia dia akan menghabiskan masa yang panjang kan. Kalau kita nak berkarya memang kena fokus macam tu. Tapi perniagaan Tia kat sini, Okey, Tia masih tetap mengekalkan fokus dalam bidang perniagaan, dan juga daripada seni ni adalah dia sebagai Tia pengobat rindu untuk Tia pernah bernyanyi dan Tia nak menyanyikan balik. Tia ingin bernyanyi balik untuk berkarya balik. Untuk Tia macam ni, kalau misalkan Tia berniaga, Tia suka, tetapi dalam masa yang sama hati Tia suka dengan entertain, saya suka dengan seni. So that's why berlakon agak susah komitmen masa. So that's why Tia nak keluarkan sebuah lagu perjalanan semua tu. Tia, Tia last hasilkan lagu 2012-13 macam tu, 2013. apa last lagu yang awak buat? Bawalah Aku. Itu diciptakan oleh Anang Hermansyah. So yalah, bila Setelah 7 tahun tak bernyanyi, tetapi tak bernyanyi di pentas, so Tia hanya bernyanyi macam suka-suka dengan family semua kan, kalau ada event dekat rumah nyanyi. Tetapi untuk pembuatan single ni memang Tia ada, orang cakap, vokal coaching juga kan. Sebelum untuk Tia buat single, Tia pun pernah belajar juga dengan Cikgu Syafi juga, dan juga dengan Yuka, at least untuk Tia mengasah balik, mengingat balik kan nyanyian Tia. Tetapi dengan lagu Bagi Kamu Tiara sesuai dengan range vokal Tia. Apa tips-tips yang Datuk Siti bagi? Maiti selalu doakan yang terbaik kan. Maiti adalah sosok yang sangat-sangat support apapun yang Tia buat kan, dan juga anak-anak dan juga menantu yang lain. So Maiti doakan Tia, lebih doakan Tia kan, dan juga lakukan yang terbaik kan, dan juga buat betul-betul, dan doakan Tia yang jadi yang terbaik lah. Dan itu pun dah cukup dah untuk Tia. Tia berapa lama? Dari awal sekali lebih kurang 6 bulan kan, kerana Yuka produser dan juga komposer lagu, Yuka dan Jeff ni. Jeff dan Yuka adalah mereka suami isteri, dan Yuka tu adalah sebagai orang Indonesia juga, dan Yuka pun juga sebenarnya nasibnya lebih kurang macam Tia juga. Dia pun dari Indonesia and berkahwin dengan lelaki Malaysia. Okay, so dari situlah kita berbincang, and Yuka tahu macam mana perjalanan Tia, hidup Tia semua, dan kita bincang-bincang, dan Tia pun juga kita bincang, and then juga kita bincang, and kita buatkan Yuka buatkan lagu. So Tia suka, dan ditambah juga dengan lirik-lirik daripada Ashraf kan. So membuat itulah yang prosesnya selama 6 bulan untuk membuat pembikinan lagu. Tia, daripada ideanya. Kalau sampai sekarang Memang Tia macam mana pun Tia memang menantu Mak Iti juga. Tak boleh dipungkiri macam mana langit terbelah. Memang Tia ada menantu Mak Iti, menantu Mama juga. So Tia tak ada dalam Tia memang seorang menantu Mak Iti, ayah, Mama dan juga Uncle Joe. So benda tu memang itu adalah memang Tia menantu mereka kan. So pada siapa-siapa yang nak nak menyengat Tia kan, jadi Ibu Arif ke, atau isteri Ashraf, atau menantu Mak Iti, itu semua memang betul. So memang tak ada masalah. tak ada masalah. Memang itu adalah Tia adalah menantu mereka, Ibu Arif. Arif panggil dia, ini Mak Arif ya. So memang Tia Mak Arif. Dalam tempoh COVID ni berapa lama dah tak balik ke Indonesia? Terakhir kali balik Indonesia bulan Oktober. Sekarang dah setahun, Oktober tahun lepas. Dah tak balik Palembang. So rasa perasaan rasa pasti ya, rindu. So kalau esok dah buka border Mestinya kita nangis lah? ya, tak boleh sentuh. Cerita. Okey, jap. Okey. Apa yang paling dirindu ni kat sana ni? Mak, ayah, Ya, pastinya keluarga kan, mak ayah Tia, keluarga Tia dan keluarga besar Tia, artis semualah yang Tia rindu. Tapi
apa namanya, tapi dalam masa yang sama Tia pun juga bersyukur juga kan, walaupun Tia tahu semua pandemik ni pasti semua orang pun ada cabaran untuk lagi-lagi nak berjumpa dengan keluarga kan yang jauh kan. Tapi maksudnya benda tu memang dah terjadi, maksudnya bukan kehendak kita, memang dah ketentuan yang di atas. So kita sebagai umat hanya boleh menerima dan juga bersabar. So tapi dalam masa yang sama Tia pun bersyukur, alhamdulillah keluarga Tia masih sihat kan. So sebenarnya benda apa yang terjadi tu sebenarnya kalau kita ambil sisi positifnya, kita kena banyak bersyukur lah. Walaupun Tia tak berjumpa lama, tapi pasti ada juga di luar sana yang mungkin nasibnya lagi lagi bercabar daripada Tia. So mungkin juga luar sana juga ada yang ambil lagi yang keluarganya masih dekat satu wilayah. So setiap apa yang terjadi dekat kita kena banyak-banyak bersyukur. So ini tempoh paling lama tak ada? Sebablah, so Tia akan Tia lebih ke pasal keluarga so jangan kalau orang bertanya je tapi kalau orang tak bertanya Tia tapi kerana kita setiap hari akan video call semua kan. So memang macam tu, tapi yelah macam mana pun kita rindu juga. Anak yang second ni dah buat? Tia, tapi masa tu tak berjalan lagi. Tapi masa tu masih boleh digendong Arif ada tanya tak bila nak balik kampung sana? Oh ya, tapi Arif alhamdulillah dia explain dia kenapa tak boleh balik kan. Oh ada corona, dia faham kan tu virus kan, tak boleh naik flight semua dia faham, dia faham. So kalau tanya pun kat dia akan tanya, oh nanti ada corona, nanti bila nak balik, nanti habis corona. Dia dah faham lah so far. Tapi family sana okey lah, tak ada dengan pandemik ni tak ada masalah kan? Alhamdulillah okey, cuma tak boleh rentas ke Malaysia. Biasanya kalau kita jumpa 2 bulan sekali pasti jumpa, atau Tia ke sana atau mereka yang ke sini. Tia, sorry Tia, kalau kita kat sana kita telah tak macam saudara mara atau yang terdekat yang terkena COVID? Alhamdulillah so far yang terdekat ni alhamdulillah masih dijaga kesehatannya, belum ada lagi yang terkena virus-virus yang tak diinginkan, alhamdulillah. Okay Tia, sorry. Pembuatan lagu ni iaitu produser dan juga komposer adalah Jeffney dan juga Yuka. So kita lebih, kerana kita sebenarnya memang dah kawan dah kan. Kita memang dah kawan, dah bincang, dan Yuka adalah produser dia juga membuatkan lagu-lagu kebanyakan artis juga. So dari situ Yuka pun pernah datang juga tengok Tia perform kan. Kalau misalkan ada keluarga punya occasion ke apa kan, Tia nyanyi juga kan. So that's why dari situlah yang kita terdetik untuk kita buat lagu. Kan buat lagu. Sebab difahamkan lagu yang sepatutnya Tia nyanyi ini tak ada. Dari mana cerita? Tak ada langsung. Tak ada langsung macam tu. Dia tak tahu cerita dari mana. So lagu ni memang Yuka buat lagu ni memang real untuk Tia, memang cerita Tia. Dia pun yalah seorang komposer buat lagu, dia tak masing-masing buat lagu je. Maksudnya benda ni, lagu tu bukan lagu dia ada dan bagi korang, tapi tak, ini ada lagu ni memang dibuat sesuai dengan perjalanan kisah Tia. Daripada lirik kan, lirik pun juga Ashraf pun bagi lirik kan dekat situ, dan kita gembrokkan sama-sama, kita view sama-sama. Ini bukannya lagu dah ada dan propose ni tak propose kan. So kerana Tia menari di dekat lagu sebelum single sebelum pun Tia pun menari juga, ada menari sikit lah. So cabarannya betul kerana kekal masa yang Tia sebagai seorang ibu dan juga isteri dan juga usahawan juga. So nak setkan masa untuk nak latihan tu lah yang agak lebih mencabar sikit. Tapi alhamdulillah selama 2 hari macam tu Tia dah boleh latihan dan juga terus rehearsal. Alhamdulillah dah boleh berjaya untuk buat tarian tu. Macam flashback balik je lah yang cabar, kena buat betul-betul ni macam. So lagu tu kita buat juga satu chorusnya tu, iaitu yang senang untuk orang pun boleh join untuk menikmati lagu tersebut. Okay Tia, Itu kontes ke? Yes, kerana sekarang ni kan semua orang suka mengapresiasikan diri dengan tarian. So kita pun fikir dengan director dan juga tim dia, okay, kita buat step yang semua orang boleh follow, semua orang boleh menyanyi sama-sama kan. So ada stepnya yang mudah untuk diikuti untuk semua orang. Jadi semua orang pun boleh juga nak menari dengan Mutiara. Kita pun ada filter juga Mutiara. So just boleh enjoy dengan lagu Mutiara. Kerana lagu ni sebenarnya untuk wanita, untuk siapa saja yang mereka boleh bagi inspirasi, yang mereka dalam perjalanan hidupnya ada cabaran, ada dugaan, tetapi kalau mereka ada impian, insya-Allah dia akan boleh jadi kenyataan asalkan mereka tak berputus asa. Okay, apa yang sesuai dengan pengalaman? Okay, sesuai dengan pengalaman Tia, untuk tips Tia yang Tia buat dengan perkahwinan Tia, iaitu kita sebenarnya kena saling ada komunikasi. Itu sangat penting kan dengan pasangan. Kerana kita tak boleh, apalagi dengan lelaki, kita tak boleh nak expect lelaki tu tahu semua benda tentang perempuan. Maksudnya kan kebanyakan perempuan ni
apa namanya, nanti contoh kalau merajuk ke tapi tak nak bercakap, expect lelaki tahu kita merajuk kan, lepas tu gaduh. So benda-benda tu sebenarnya dengan komunikasi je dah settle dah. So sangat penting untuk kita ada komunikasi dengan suami. Contoh kalau misalkan kita puas hati ke, kita ada benda yang kita nak cakap, kita kena bercakap kan, jangan dipendam. Terus terang. Terus terang apa yang kita tak suka, suami pula apa yang dia tak suka. Contoh lepas kalau misalkan ada marah ke tak marah, kena tahu okey kalau masa marah macam mana nak handle. Tapi janganlah masa marah kita nak cakap. Dia kena masa kita tengah relax, okey cakap kalau I marah, ini jangan marah. Kalau I marah, jangan marah. Kalau marah, kalau cakap sorry, kena mudah bercakap sorry juga. So sebenarnya kalau benda tu itulah yang Tia dengan Arsha buat daripada awal perkahwinan kita sampai hari ini. Walaupun kita masih orang cakap masih subuh jagung pernikahan kita 5 tahun, tetapi dengan komunikasi macam tu membuatkan kita meminimalisirkan pertentangan pendapat. Sangat mudah menurut saya, kerana kalau apa-apa dia cakap, okey I tak suka macam ni, okey dah selesai. Tak dibawa-bawa berlarutan macam tu. Tak ada dendam Expect Asyik nanti sadar, tapi lelaki tu dia tak faham pun kalau kita panas kan? Kalau Tia belajar, dari tu Tia belajar daripada pacaran tu, Tia belajar okey kalau berkahwin kita kena macam ni. Lepas tu saya telah senang dan mudah.